Dan dalam konteks pendidikan kanak-kanak ni, sebab apa penting, yang penting dalam tahap pembangunan manusia ni, kanak-kanak ni paling penting ni. Lepaskan daripada dalam kandungan lagi, kita dah kena prepare dia. Jadi apabila dia lahir tu, maka kita kena jaga betul. Okay? Sebab Allah telah menjadikan kanak-kanak ni sejak daripada awal kejadiannya dengan fitrah tauhid yang luhur, fitrah keagaman, dan juga ada fitrah untuk beriman kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Ini sesuai dengan firman Allah yang bermaksud dalam surah Ar-Rum, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah tetapkan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tetapi apabila seorang itu lahir, maka dia akan dipengaruhi persekitarannya. Yang persekitaran yang paling dekat tentulah ibu bapa dia. Jadi sebab itu Nabi kata seseorang itu dilahirkan berdasarkan fitrahnya yang suci, murni. Maka selepas itu diwarnai oleh kedua ibu bapanya. Sama ada untuk menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, bagaimana hewan melakukan. Hadis riwayat Muslim. Artinya maknanya Allah telah menjadikan ketika manusia ni dilahirkan ke dunia ni, maka sebenarnya dia datang dengan fitrah yang suci, fitrah yang murni. Jadi alhamdulillah kita berada dalam fitrah yang murni. Lebih-lebih lagi kita sekarang ni berada dalam bulan Ramadan, sudah tentulah patutnya kita dapat mengambil pengajaran daripada Al-Quran dan hadis yang disebutkan tadi. Kemudian para ahli psikologi menyifatkan awal kanak-kanak sebagai usia yang sudah mula mahu menjelajah. Mereka cenderung untuk mengetahui situasi lingkungannya, sama ada benda yang mati atau benda yang hidup. Jadi kalau kita tengok kanak-kanak, para ni pun ada pengalaman kan dengan anak-anak yang masih membesar. Sudah tentu dia akan aktif dengan ataupun peka dengan perkara-perkara yang di sekelilingnya. Kan? Eksperimen doktor. Dia eksperimen, dia cuba nak buat. Kalau ada tangga dia nak naik tangga, cuma kita pula takut riau anak tu jatuh dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu adalah pengalaman dia. Dia nak tahu, dia nak menjelajah tahu. Jadi sebab itulah kalau kita sebagai bapa sedar dan juga mengambil Al-Quran sebagai rujukan kita, maka sebenarnya pasal momentum anak-anak tu yang kalau kita dekatkan dia dengan uslub Al-Quran, contohnya kita kenalkanlah benda-benda yang Allah jadikan di luar sana tu, untuk mengenalkan dia dengan Tuhan. InsyaAllah dia akan ingat dan terkesan dalam dirinya sepanjang hayat dia. Seperti mana saya ambil contoh tadi, anak murid saya. Baik, kenali alam ini untuk kita mengenal tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menjadikan semua objek di dalam alam cakrawala ini seperti langit, bumi, bintang, planet, matahari, bulan, galaksi dan lain-lain. Allah ada sebut dalam Al-Quran. Fahran ni. Jadi cuba kita tanya diri kita, Fahran ni tanya diri dan juga audiens yang lain tanya diri, berapa banyak planet yang kita dah kenal? Yang saya tahu ada 9 lah kot. Dia ada kod kat belakang tu. Takut ada 9 kod dia tu dah. Antara okeylah, tak apa, kita boleh sebut lah. Alhamdulillah. Tapi dalam Al-Quran Allah ada sebut tentang planet ini. Walaupun Allah tak sebut secara spesifik namanya, tapi ada. Allah sebutkan. Jadi kalau sesuatu yang Allah sebut dalam Al-Quran, maka seharusnya kita lebih tahu daripada orang bukan Islam. Sebab apa? Kita bermula dengan Al-Quran. Cuma kita tidak dikaitkan apa yang kita baca dalam Al-Quran itu dengan apa yang sebenar di luar. Contoh Allah sebut planet. Maka sepatutnya Azatizah ataupun guru-guru kita kenalkanlah yang mana planet di luar sana. Mana satu planet? Adakah semua kat langit tu bintang? Ataupun semuanya planet? Ataupun yang mana satu bintang, mana satu planet? Jadi ini mungkin masalah apa ni dalam sistem pendidikan kita lah. Kita tak boleh nak berjalan guru pun sama macam kita juga. Dia dapat masa dia belajar dulu pun tak dikenalkan pun planet, baca Al-Quran, baca saja. Fenomena di alam cakrawala, siang malam Allah sebut berapa kali kan, al-lail an-nahar, pasang surut, gerhana, pelangi, petir, halo, fata morgana dan lain-lain. Fata morgana, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu fata morgana. Ada disebut dalam Al-Quran. Apa dia fata morgana? Jadi apabila kita baca Al-Quran, sebenarnya kita tersentak. Sepatutnya lah kita tersentak sebagai seorang beriman,
Sebab itu adalah seruan pada Allah SWT, mengenal objek-objek atau mengenal alam ini. Bila Allah sebut tu ada maknanya. Sama ada untuk kita mengambil iktibar daripada fenomena yang berlaku, seperti mana sekarang ni lah, COVID-19. Kita kena ambil iktibar kenapa Allah jadikan begini, kan? Mesti ada sebabnya. Supaya manusia fikir bagaimana begitu makhluk saya yang begitu kecil, orang ni mungkin lebih tahu daripada saya tentang COVID-19 ni, virus ni. Begitu kecil, berapa dia punya saiz dia? 0.1 mikron. Lebih kurang. Kan 150 nano. Okay? Ingat betul. Ingat dia, betul. Okey, tak apa. Nak menceritakan kepada kita, Allah menjadikan virus ni begitu kecil berbanding dengan saiz kita. Berdepan dengan 7 bilion manusia tewas. Betul. Bahasa berkurung duduk dalam rumah. Melawan makhluk yang Allah jadikan begitu kecil. Saiz dia 0.1 mikron. Kan banding dengan manusia. Kalau dia punya, saya dah kira saiz macam mana perjalanan yang ditempuh oleh virus COVID-19 ni, bermula daripada dia nak masuk melalui kita punya salur hidung kita, kemudian dia akan masuk sehingga kepada kerongkong kita sebelum dia sampai ke paru-paru tu. Sebenarnya satu laluan yang sangat jauh dia tu. Saya dah kira para ni daripada KL nak ke Darwin, jauh dia lah. Jauh dia tu banding dengan ratio dengan saiz dia tu. Jadi kalau nak ke Darwin memakan masa naik kapal non-stop. Yelah, saya dah semak dekat online punya flight 5 jam dah sampai ke Darwin. Tetapi bagaimana dia boleh lepas juga tu. Jadi subhanallah, Allah jadikan tu supaya manusia fikir. Okay? Janganlah kita mendabik dada besar sangat, sombong kat dunia ni. Dunia ni tidak ada apa-apa di sisi Allah SWT. Allah boleh lenyapkan kita dalam masa begitu sekejap saja. Dan Allah jadikan semua ini ada yang nyata sifatnya, ada yang tersembunyi, ada yang gaib. Yang nyata senanglah kita nampak depan mata kita. Yang tersembunyi, contoh paling senang dalam kes sekarang ni ialah COVID-19. Kita tak nampak dia. Tak ada orang boleh nampak dia kecuali dengan menggunakan teleskop mikron saja. Apa orang yang ada teleskop mikron nak tengok, kan? Kecuali dekat mamal yang hebat, yang besar lah, kan? Kat Malaysia ni saya tak pastilah ada berapa puluh mikroskop mikron, kan, yang boleh melihat virus corona ni. Itu yang tersembunyi lah, Allah sembunyikan. Tetapi sebenarnya dia ada, secara fizikalnya dia ada. Tapi kalau yang gaib ni, makhluk-makhluk yang gaib ni lagi banyak, kan? Malaikat, jin, okay? Apa lagi, syurga, neraka, itu semua adalah benda-benda yang gaib. Tapi kalau benda gaib ni dalam Islam kita wajib beriman kepadanya. Sebab ini adalah sebagai satu bukti kita pada Allah SWT. Jadi ini saya nak kongsikan apa sebahagian daripada apa yang Allah sebut di dalam Al-Quran, supaya kita kenal alam yang Allah telah ada sebut di dalam Al-Quran. Tapi apa yang saya mungkin dapat sharekan pada pagi ini, tidak semua apa yang disebut dalam Al-Quran. Ini ada perkara yang kerap kita temu di sekeliling kita. Jadi orang yang mengenali alam ciptaan Tuhan ini dinamakan sebagai ulul albab. Dalam Al-Quran banyak kali lah Allah sebut, saya kira lebih daripada 10 kali Allah sebut tentang ulul albab ini. Seperti mana dalam surah Ali Imran, kan, dalam ayat 190 dan juga 191. Kemudian Allah sebut, contohnya dalam Al-Quran Allah sebut bulan, qamar, Allah sebut hilal, Allah sebut tu perkataan hilal tu secara spesifik. Tapi daripada pengalaman saya, Fahrani, bila saya sebut hilal, ramai orang tanya saya balik, hilal tu apa? InsyaAllah. Jadi bila dia tanya balik, maknanya mereka tak tahu hilal tu apa. Bila saya sebut hilal tu anak bulan. Oh, bulan tu ada anak dia macam tu pula. Okey. Saya kata bulan tak pernah ada anak. Bulan tu ialah bulan lah. Jadi Allah sebut. Jadi kenapa kita tak tahu atau ramai orang tak tahu, kan? Sebab perkara itu tidak diajar sejak daripada kecil lagi. Jadi inilah dalam kaedah pendidikan kita hari ini, kita nak kembali pada Al-Quran supaya mengenal tanda-tanda ataupun alam ini secara live.
Kadang baik. dalam Baik. dalam Al-Quran Allah sebut lagi matahari, miqat, manazil, gelincir matahari, zilal, maghrib, masyrik, awan, syafaq, kilat, tanah, fajar, kawakib, buruj, najam. Ini semua ada dalam Al-Quran, ada dalil-dalil dia. Jadi dalam Al-Quran ini Allah sebut satu golongan yang istimewa lah, iaitu ulul albab. Jadi kita orang beriman, mestilah kita masukkan diri kita ini ke dalam golongan ini, iaitu golongan ulul albab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulul albab, ataupun selalu diterjemahkan sebagai orang yang berakal. Jadi orang yang berakal ni tak semesti orang yang ada ijazah ataupun orang yang ada PhD. Yang dikatakan ulul albab ni ialah orang yang mempunyai mata hati. Tak semestinya orang yang mempunyai PhD ataupun ada degree itu mempunyai mata hati, belum tentu. Yang mempunyai mata hati itu ialah orang yang sentiasa mengingati Allah dan juga berfikir tentang kejadian langit dan bumi. Seperti mana Allah sebut dalam ayat berikutnya, allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Iaitu orang ulul albab ni adalah mereka yang mengingati Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil baring, dan Allah sebut dan dia sentiasa berfikir tentang kejadian langit dan bumi. Jadi kalau dia fikir kejadian langit dan bumi itu dengan mata dia lihat, dengan akal dia berfikir, dan dengan mata hati dia mentadabbur, maka dia termasuklah dalam ulul albab. Tapi kalau dia hanya sekadar memerhati dan berfikir guna otak dia, tidak mentadabbur dengan mata hati, maka itu bukan ulul albab lagi. Ulul albab lagi. Sebenarnya ending dia kita kena pandang dengan mata hati. Sebab tu Allah jadikan Al-Quran sebagai satu mukjizat yang kekal hingga akhir zaman. Inilah dia sebagai rujukan kepada manusia supaya tak lekang ilmu itu untuk terus mengenal pencipta. Masya Allah. Terima kasih Doktor atas pembukaan pencerahan pada sesi kali ini. Masya Allah. Jadi betul tu Fahrani, apa yang Fahrani sebut. Jadi supaya kita memandang tu bukan sekadar kita pandang, tetapi kita pandang dengan mata hati. Dengan mata semua orang pandang kan. Yang beriman, yang tak beriman pun memandang juga. Memandang benda yang sama. Contohnya memandang bulan. Mungkin orang yang bukan beriman tu lebih ramai lagi yang melihat bulan setiap malam berbanding dengan orang yang beriman. Kan orang yang tidak beriman ini mungkin kajian tentang bulan itu mungkin ramai di luar sana, yang buat kajian tentang bulan setiap malam mungkin ada saja yang memerhati banding dengan orang yang beriman. Tapi walaupun pun orang yang beriman, apabila dia memerhati sesuatu itu, seharusnya dia lebih daripada pemerhatian dengan orang bukan beriman. Biasanya kita tengok ni je Doktor, anak bulan Ramadan, anak bulan Syawal je. So hari ni yang kita nak ubah persepsi ni. Setiap hari melihat bulan tu adalah semakin mendekatkan kita dengan pencipta. Setiap hari kita melihat alam ni, betapa Allah menjadikan life experience macam Doktor kata tadi sebagai satu ibrah kepada diri kita. Macam mana nak mendekatkan diri kepada Allah, macam nak mensyukuri kehidupan ini. Banyak sangat yang kita boleh cari dalam Al-Quran tu, Masya Allah. Ya, betul. Jadi saya nak kongsikan tentang satu kisah Colonel Lawrence, iaitu salah seorang colonel yang ditugaskan oleh tentera bersekutu untuk menjatuhkan kerajaan Osmaniyah. Jadi satu malam dia kumpulkan orang Arab Badui ni di padang pasir. Sebab apa? Bila dia buat kajian, kerajaan Osmaniyah ni kebanyakannya mendapat sokongan daripada grassroots, iaitu orang Arab Badui. Masih lagi tak setia. Kalau orang yang kaya-kaya ni, yang hidup mewah-mewah ni, dah tak berkenan lah dengan kerajaan Osmaniyah ni, sebab mereka telah berkiblatkan kepada barat. Jadi kerajaan Osmaniyah sudah lemah ketika itu, tetapi
orang Arab Badui ni masih lagi taat kepada ulil amri pada kita. Jadi dia kumpulkanlah orang Arab Badui ni di padang pasir. Dan satu kelebihan Colonel Lawrence ni, dia boleh cakap Arab. Ta'al dia panggil orang Arab tu. Duduk kumpul. So dia ceritalah. Dia kata, tuan-tuan, cuba tuan-tuan pandang di langit. Nampak bintang begitu banyak. Tapi tuan-tuan, kami di barat, kami sudah kenal bintang tu, berapa jauh dia, berapa suhu dia, berapa banyak bilangan dia, bintang apa kita boleh nampak pada malam ni dan sebagainya lah. Dan nak menceritakan pada orang Arab Badui ni betapa hebatnya kemajuan orang di barat. Sampai ke langit mereka tahu, dah kenal lah bintang. Jadi dengan harapan dalam pemikiran Colonel Lawrence ni, dia berjaya untuk mempengaruhi orang Arab Badui supaya berkiblatkan barat, sebab barat sudah maju, nak bandingkan dengan mereka yang masih lagi duduk di bawah kerajaan Osmaniah pada masa itu. Jadi selepas habis dia bagi ceramah pada malam tu, dia ingat tak adalah orang Badui ni akan berani nak menyoal dia. Tetapi dia terkejut apabila ada seorang daripada Arab Badui bangun. Yang berani dia katakan, betul apa yang tuan cakap tu. Tuan kenal, tuan tahu berapa banyak bintang, berapa jauh dia daripada bumi. Bila dia terbit, bila dia terbit, tuan boleh tahu. Tetapi tuan tak ada sebut pun tadi, tuan tak ada bagi tahu pun pada kami siapakah yang menjadikan bintang itu, siapakah yang mengatur perjalanan bintang itu, dan siapakah yang memberi sifat-sifat kepada bintang itu. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang terang dan sebagainya. Tetapi kami tahu siapa pencipta dia. Kami kenal pencipta itu. So jadi terdiam, terduduk Colonel Lawrence. Rupanya mereka ni kuat pegang kepada akidah Islam. Sedemikianlah. So, jadi kita nak kita jadi macam tu. Jadi kita ada hujah kita apabila kita melihat sesuatu itu dengan mata hati.